seterusnya pihak pasukan think tank telah menggariskan membuat satu analisis SWOT analisis berkenaan dengan kedudukan semasa sistem bajet yang diguna pakai di UKM dan kita mendapati ada kekuatan dan kelemahan yang boleh dipertingkatkan yang di mana akhirnya dengan SWOT analisis yang kita buat ini kita melihat bahawa ada kemampuan daripada PTJ untuk menjana pendapatan dengan pemberian kuasa-kuasa autonomi tambahan dan walaupun sebelum ini tiada correlation ataupun hubung kait antara pendapatan dan belanja dalam sistem bajet yang sedia ada ini, jadi kita cuba perbaikinya dan juga kita cuba memasukkan elemen-elemen prestasi dalam penilaian PTJ dan seterusnya kita kalau boleh kita meningkatkan lagi kuasa autonomi kewangan yang sebelum ini terhad kepada PTJ. Dan kita percaya bahawa peluang-peluang opportunity yang ada terutamanya permintaan tinggi daripada pelajar-pelajar tempatan atau antarabangsa dalam program-program pengajian kita akan meningkatkan lagi potensi penjanaan pendapatan kita, terutama lagi dengan hubungan baik industri dan agensi antarabangsa dan juga kita lihat keboleh pasaran graduan-graduan kita yang lebih baik di pasaran Jadi kita rasa ini adalah satu peluang kepada kita untuk menyediakan satu sistem bajet yang betul-betul komprehensif Dan kita juga risau dengan antaranya ancamannya adalah penguncupan bajet kerajaan Jadi kita setiap tahun sebenarnya kita mendapat bajet yang kurang sebenarnya untuk emolument. Kita sebenarnya setiap tahun hanya 90% kita dapat bajet Tapi mungkin kita share kat sini sedikit tahun hadapan kita dapat perkabaran yang baik. Alhamdulillah kita dapat insya-Allah kalau tak ada ni dengan perkabaran daripada kementerian kita akan dapat 100% lah emolument Tapi kita tak tahu itu perkabaran dari segi promis kelulusannya tetapi kita tak tahu yang sebenar. Tapi kalau ikut melihat kepada trend tahun 2017 dan tahun-tahun selepas daripada itu kita melihat emolument yang diberikan adalah sekitar 90% Jadi kita rasa kalau sebegitu maka PTJ kena ada satu model bagaimana kita nak membuat agihan bajet kepada PTJ bagaimana kita nak menetapkan. Kita tidak boleh berasaskan kepada historical cost saja berdasarkan tahun lepas kita dapat banyak ni, kenapa tahun ni tak dapat banyak tu. Jadi perkara-perkara itu selalu menjadi topik-topik perdebatan dalam kita menguruskan sistem bajet di UKM ini. Jadi kita dengan adanya one line bajet ni kita lebih lebih memahamilah apa sebenarnya yang berlaku di PTJ dan kita boleh bersetuju sebenarnya ada give and take antara bendahari dan juga di PTJ tentang bajet yang kita berikan nanti Itu SWOT analisis yang kita laksanakan oleh pihak think tank. Jadi penyelesaian daripada SWOT analisis ni kita menghasilkan beberapa formula Pertamanya kita menghasilkan satu formula agihan bajet yang kita panggil one line budget ni. Bagaimana nanti kita akan tunjukkan bagaimana cadangan formula yang kita laksanakan. Dan juga yang keduanya adalah kita merangka polisi dan juga kuasa-kuasa otonomi yang wajar yang seharusnya kita beri kepada PTJ. Kita bukan nak menyekat sangat kuasa-kuasa terutama dari segi kuasa-kuasa keuangan dari segi kuasa-kuasa pengurusan sumber manusia jadi kita nak seboleh mungkin kita beri kepada PTJ, kita beri kepada pentadbiran-pentadbiran untuk mengurus supaya dia berjalan dengan baik dan lancar
dan kita tidak seharusnya untuk menyekat. Sikit-sikit nak minta kelulusan, nak kena minta dengan bendahari. Itu kita tak mahu. Jadi seharusnya kita merangka polisi dan kuasa otonomi kepada PTJ. Dan yang ketiganya, kita memwujudkan satu dashboard bajet PTJ. Kita dengan bantuan daripada pihak teknikal Pusat Teknologi Maklumat, kita cuba untuk menyediakan satu dashboard bajet supaya pihak PTJ boleh dapat melihat skrin. Contohlah skrinnya macam ada pendapatan, ada belanja, keupayaan dari segi PTJ untuk menguruskannya, dapat melihat dalam dashboard berkenaan dan dia dapat menguruskan, dapat mengetahui apa keputusan yang nak dilaksanakan secara day to day lah oleh PTJ berkenaan. Dan isu yang keempat, penyelesaiannya adalah berkenaan dengan pelaksanaan dan pemantauan terhadap PTJ. Sekiranya kita beri kuasa dari segi empowerment kepada PTJ, seharusnya juga kita perlu melihat dari segi pelaksanaan dan pemantauan supaya ianya tidak tersasar dengan seperti mana yang kita harapkan lah. Jadi itu antara bentuk penyelesaian yang kita cadangkan melalui one line budget ini. Okey, ini adalah asas penetapan formula agihan yang kita tetapkan iaitu pendapatan, tolak emolumen, belanja langsung dia, kemudian yang indirect langsung, yang tidak langsungnya overheadnya, yang mana terlibatlah utility-nya dari segi belanja elektrik, airnya dan juga penyelenggaraan tadi. Dan kemudian kita akan mendapat lebihan atau kurangan yang akan didampak ataupun akan diketahui oleh PTJ berkenaan Kemudian pendapatan ini boleh jadi pendapatan datangnya dari semua kumpulan wang hasil. Kita beranggapan semua yuran-yuran pengajian, yuran-yuran cas-cas penginapan, apa-apa jenis hasil pendapatan akan dimasukkan di bawah kumpulan wang hasil. Jadi dan satu elemen lagi dalam kumpulan wang yang kita boleh ambil kira adalah agihan daripada PKP. Yang sebelum ini kita masukkan di dalam kumpulan wang amanah. Di mana agihan ataupun lebihan hasil pendapatan yang ada di PKP, kita bersetuju untuk dimasukkan sebagai sebahagian daripada pendapatan oleh PTJ. Dan kita percaya bahawa PTJ ada sebahagiannya mengadakan program-program pengajian di bawah pusat PKP lah Jadi PKP ni income-nya mungkin tak nampak dalam kumpulan wang hasil. Jadi kita beranggapan sekiranya PTJ berkenaan dapat memasukkan kumpulan wang di dalam agihan PKP ni dalam kumpulan wang amanah, dia akan meningkatkan lagi pendapatan bagi PTJ berkenaan. Dan kita dapat menilai sebenarnya kedudukan keuangan di PTJ berkenaan. Kemudian yang ada dalam formula ini, andaian kita sekiranya ada lebihan daripada agihan PKP ini, kita mahu daripada PTJ untuk dibelanjakan dalam tahun semasa. Jika ada baki, boleh kita bawa ke hadapan. Itu kita punya andaian atau kita punya cadangan lah kepada pihak pengurusan supaya ia lebih fleksibel untuk mengira pendapatan daripada untuk tujuan pengiraan online budget ini. Kemudian dari segi emolumen, dia ada dua elemen dalam emolumen, iaitu kaki tangan tetap dan kaki tangan kontrak. Dalam kaki tangan tetap, kita hanya impakkan setakat 10%. Dengan andaian 90% emolumen adalah ditanggung oleh universiti. Sebab geran kerajaan yang kita terima sebanyak 90% telah pun diimpakkan oleh perbelanjaan berkaitan emolumen kaki tangan tetap ini. Jadi 10% kita minta PTJ untuk PTJ bantulah untuk kita biayai kaki tangan tetap ini. Kemudian kaki tangan kontrak. Jadi untuk kaki tangan kontrak, kenapa kita impakkan sebanyak 100%?
kerana kaki tangan kontrak ini tidak mempunyai peruntukan khusus ataupun peruntukannya tidak dibiayai oleh gerai kerajaan, ya. Dan sebahagian daripada emolumen kaki tangan kontrak ini di bawah EKK, sometimes kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat, ya. Kalau kita lihatlah, kalau katakan tahun lepas kita dapat, mungkin kita akan kongsikan antara PTJ dan juga universiti, ya. Jadi itu pada dasarnya formula yang kita masukkan 100% akan dibiayai oleh PTJ, ya. Kemudian dari segi yang berikutnya adalah overhead, belanja overhead, yang itu berkaitan dengan elektrik. Elektrik dia ada dua kaedah, ya. Sekiranya PTJ yang mempunyai meter-meter, ya, ataupun submeter elektrik yang dipasang oleh prasarana, kita akan mengambil kira charge bacaan sebenar, ya, mengikut bacaan meter berkenaan, ya. Tapi sekiranya PTJ tidak mempunyai meter, kita akan mengenakan charge elektrik berdasarkan keluasan ruang lantai PTJ berkenaan, ya. Kita akan bagikan dengan keluasan keseluruhan lah. Untuk PTJ berkenaan, kita bagikan dengan keluasan keseluruhan lantai bagi bangunan-bangunan di UKM, ya. Kemudian dari segi air, overhead air. Overhead air ni adalah sebahagiannya kita pasangkan meter, ya. Dipasang meter oleh prasarana. Jadi kita akan charge mengikut bacaan meter yang sebenar, ya. Bacaan meter yang sebenar yang kita pasang, ya. Kemudian sekiranya PTJ tidak mempunyai meter, kita akan berdasarkan kepada bilangan pelajar ataupun staf di PTJ tersebut. Itu kaedah untuk pengiraan overhead air, ya. Cuma dari segi penyelenggaraan ruang, ya, keluasan ruang yang kita ni penyelenggaraan ruang ni kita adalah berdasarkan keluasan ruang lantai, ya, yang kita anggap dimiliki, ya, ataupun menjadi ownership-nya adalah PTJ, ya. Tapi kalau ruang lantai itu guna sama, ada beberapa PTJ ataupun tidak jelas, ya, selalunya itu adalah milik universiti, ya. Kita tak letakkan sebagai keluasan ruang lantai untuk PTJ. Jadi pengenaan charge ni adalah pada kadar yang paling minimum, ya. Berdasarkan ini kos yang diambil kira adalah RM4.22 sekaki persegi, ya. Jadi maksudnya kadar ini adalah mengikut jumlah kos penyelenggaraan universiti setahun dibagikan dengan keluasan lantai bagi ruang yang diselenggarakan oleh pihak prasarana lah. Itu adalah asas penetapan formula agihan yang kita setuju, kita dipersetujui di peringkat pasukan think tank ni lah, untuk kita cuba angkat lah, untuk kita laksanakan, ya. Itu dari segi penetapan formula agihan dia.